Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dah, selamat petang. Saya harap semua baik-baik. Dan sebelum saya terlupa, saya mengucapkan siap-siap lah selamat Hari Raya. Kan? Raya tak boleh balik tak boleh balik kampung. Mazrin, Fuad, Nur Ihsan, Zakaria, Siti Zaleha, Nur Rashidah, Muhammad Afan, Rizwan, siapa lagi yang orang video ni? Hakimi, Ya, kita tak boleh balik kampung lah. Itu je lah, 2 tahun lah tak boleh raya. Ni berita semalam langsung tak boleh rentas daerah kan. Satu Malaysia tak boleh rentas negeri. Kalau tidak saya dah boleh balik Bukit Beruntung dah. Dia buat surprise tu. Surprise. Oh, kampung you kat mana Bukit Beruntung? Ya sir, dekat je. Awak duduk mana? Saya Perak. Sarjana Putra? Oh, tapi tak boleh rentas daerah, tak boleh lah. Sebelum ni kita tak kisah kan. Sebab tak boleh Ya. Pada muka. Aduh. Itulah dia. Okeylah, kita mulalah kelas kita tanpa melengah masa lagi. Sebab masa sangat mencemburui kan. Kita ada 7 kelas je. Sekarang dah kelas yang ketiga kan. Jadi nak kita kena start dengan projek kita lah kan. Sebab apa? Sebab masa tu sangat singkat lah untuk semester ni. Alright. Okay, saya dah post berkenaan dengan function kan. You all dah tengok lah saya harap you all semua dah tengok pasal function tu. Sekejap saya share screen saya. Video you boleh on je. Saya pakai multiple screen ni. Saya boleh nampak you all ni lah. Ni muka kan. Kalau saya tengok atas macam ni, saya tengok muka you all lah. Okay. Screen saya kat bawah. Okay. Yes, good. Good. Right. Okay, function ni kita banyak kita akan gunakan dalam projek kita. Dan kita akan banyak guna built-in dan juga user defined function lah. Built-in function lah banyak. Dan built-in function ni dia banyak. Ada 1000 lebih built-in function. Jadi nak tak nak kita kena hadapi benda tu, apa yang kita nak buat tu, dan barulah kita tahu function apa nak pakai. Kena buat. Dia tak boleh main baca je, teori je. Kan? Bila sampai masa, kita tak tahu function apa nak pakai. Sebab benda tu banyak. Nak ajar satu-satu memang mustahil lah. Memang orang tak ajar pun programming macam tu. Kita ajar, kita beritahu dekat mana nak cari function tu. Saya pun dah tunjuk tempoh hari kan. Sekejap. Okay, boleh cari dekat sini php.net ni. And then kena tahulah nama function tu. Contohnya katalah base 64 encode ni kan. Okay, ni nama function ni lah, base 64 encode. Sekejap, sorry. Ni php.net ni, search nama function kat sini lah. Contoh base 64 encode. So dia keluarlah sini. Ni contoh. Contoh yang dia bagi. Okay. Kan.
And then boleh test. Boleh test function tersebut. Alright. Contohnya ini mesej rahsia kan. So katalah $, rahsia. So function lah base64 encode str. Kemudian apa ni, kita echo balik $, rahsia ni. Dalam bahasa Inggeris panggil secret kan. Alright. Line 5. Kataan rahsia tu salah Sir. Ras. Terlebih S. Okey. Terima kasih kerana membantu. Okey. So dia akan keluar lah. Dia akan encode benda ni. Ini kita akan guna salah satulah yang kita akan gunakan dalam apa tu, security kan. Tapi ada banyak lagi lah benda lain. Kita tak pakai base 64 ni saja. Pakai ada lagi lah. Untuk securekan password dan sebagainya. Macam ni dia one way punya hash. Two way punya hash. So you boleh decode balik. Decode balik. Kan? And then every time kita run benda ni, benda tu dia tak berubah. Sama. Kan? Right? So kalau kata you nak decode balik, $, $, apa? $, decode lah. Kan? Kita balik kan pakai base 64 decode. $, rahsia. So echo $. Ni kita letak apa tu, PR kan, bagi dia ke bawah lah. Itu je. So ni atas, ni bawah kan. Benda tu boleh pergi balik. So kita akan gunakan apa function, ada satu lagi password hash. Ni password hash ni memang khusus untuk apa ni, untuk untuk encrypt password. Encrypt password simpan dalam database. Ni salah satu yang kita akan pakai lah kan. Sebagai contoh, ni dia bagi ni password hash. Okey. Saya tunjuk satu lagi contoh .br. Okay. So password masukkan kat sini. By the way, you all dah tanda ni lah, attendant dekat YouFuture. Sudah. Sekejap saya pun nak buat. Okay. Boleh sampai boleh. Kan? Katalah password you comel. Contoh. Comel. Okay. $, str. Str ni string ya. So echo $str. Yang kita pakai ni password hash. Okay. Okay, macam saya dah ajar dalam apa ni, slide pasal function tu, kan, cara nak baca function ni, kan, dia hash, and then output dia sama ada string ataupun false. Okay, ni tengok ni kan, nampak? Kalau macam ni atau lah, so output dia string,
Kalau ada masalah dia akan bagi false lah, kan. Dan input dia string, and then ni apa tu algorithm dia dan juga array option. Yang kita pakai kat sini ni algorithm lah, sama ada password default, bcrypt ataupun argon to I ataupun argon to ID. Right. Dia ada beza-beza dia lah. Ini kalau you belajar security tahulah beza detail lah. So far kita pakai dulu default. Default boleh, bcrypt pun boleh sebenarnya. Kan? Dia akan always 60 character yang apa ni, bcrypt ni, manakala default ni can expand beyond 60 character. Kalau you nak fix apa tu dalam database you, dia punya length dia tu 60 character, you boleh pakai password bcrypt. Tak ada masalah. Kan? Right. So Ctrl S. Right. Dia keluar macam ni lah. And then every time you run apa coding tu, nampak dia berubah. Kan? Dia berubah. Kan? Okay. So let's say you nak tahu berapa karakter, boleh lah. Kan? $length equal to apa tu strlen $str. Kan? Echo $length. Tak. Betul lah. So kita tengok. Tu 60 karakter. Every time dia run 60 karakter. Tapi dia kata default, password default dia boleh extend beyond 60 karakter. Mungkin password ni kalau panjang, kan? Ini password saya tak boleh copy paste. Betul lah, kan? You write. Right? Masih lagi 60. Masih lagi 60. Tapi option ni kita boleh tukar lah. Kita boleh tukar password. Tu. Saya nak klik ni. Password bcrypt. Ni bagus pakai VS Code ni. You boleh pilih je. Kan? Dia type VS sendiri. Cepat. Password bcrypt pun sama kak. Cuma perasan apa ni depan ni 2Y10 kan. Dia akan maintain lah depan ni 2Y10. Dia ada tambah lagi $ something. 3 first 6 character depan ni lah. Kan. And then password ni kita tak boleh nak reverse balik. Tak boleh. Kan. Password verify ni tak boleh. Password hash. Tak boleh nak macam ni, kita boleh reverse balik. Sebab apa? Sebab dia one way, kita boleh patah balik lah. Kan. Decode balik. Okay. Yang ni tak boleh. So macam mana nak tahu ni password betul ke tidak? Kan. Katakanlah saya tukar password ini. Comel balik. Kan. Okay, macam mana nak tahu ke tak? Kita kena pakai satu lagi function, nama dia password verify. Ni. Okay. Baik. You boleh check kat php.net ni. Type je kat atas ni. Password verify. Ni. So cara nak baca dia, string password, string hash. Password yang asal, kan? Password yang belum text string yang belum encrypt dengan apa ni yang dah di encrypt kan. Lepas tu output dia boolean. Apa maksud boolean ni?
Yes. Output dia true or false. So kalau kata dua-dua dia sama, dia akan return true lah. Kalau dua salah, kalau salah dia akan return false. Kalau not match. Okay. Hash ni bukan checksum ke, sir? Checksum lain. Checksum ada MD5 checksum. Verify kan? Checksum ni untuk verify ni. Sekejap. Mana saya tak ingat lah nama, ada nama function dia. Verify ni dia lebih kepada key. Kita bagi key. Orang nak verify key tu sama ada dia valid ke tak. Tu verify lah. Kan? Biasanya untuk file. File nak download betul ke file ni daripada original author kan. Kita publish key tu siap-siap. You boleh apa ni. Sebab apa? File yang daripada kita akan buat checksum dia. Dan kita akan letak dengan situlah ini key dia. Tapi tiba-tiba katalah ada hacker download your file, modify dan sebagainya, letak virus ke apa semua, checksum dia tu akan berbeza. Sebab tu sebelum nak install, dia akan validate dulu file tu, dia akan buat checksum lah. Kan? Okay? Itu tujuan untuk apa checksum lah. Right. Okay, kita balik pada ni. Ni, password verify ni. Okay, contohnya kita verify apa ni. Yang ini kita dah, string ni, yang ini kita dah encode. Ni. Okay, kita compare dengan inilah input. And then yang ini saya delete ni. Tak okay lah. Okay, yang ini output dia ialah boolean. Bila boolean kita boleh masukkan bawah if. Macam tu. If. Okay. So kalau benda ni true, kita akan beritahu echo password match. Alright. And then else kita boleh bagi tahu kat sini password match. Right? Kan? So bila kita run kita punya coding dia, okay, password not match. Sekejap, kita dah check balik. Asal tak sama. Password hash memang comel lah kan? Titik, sir. Oh, ada titik. Oh, okey. Oh, hebat mata you ni. Mata orang muda kan. Keluar tu password match. Kan? Kalau kata benda tu tak sama, okey. Dia akan keluar kat sini. Password not match. Kan? Alright. So ini salah satu kaedah lah kalau kita nak encrypt apa tu password and then simpan dalam database and then nak verify balik. Okay. Biasanya kita boleh katalah password ni kita ambil datang daripada apa tu daripada database kan. Yang echo ni semua saya buang lah. Okay. Kan. And then kita minta input daripada user. User ni you kena saya beritahu itu hari kena mahir dengan form. Form dah belajar dalam IMS 456 kan, kena revisit balik lah. Okay, dekat apa W3 School ni you boleh buka dekat buka W3 School, learn HTML and then dia ada satu section HTML form. Okay. Ini you kena mahir lah form. Kena sangat-sangat mahir. Bukan mahir sikit-sikit je. Kena sangat-sangat mahir. Sebab nak buat sistem ni dia
nak ambil input daripada user, kena tahulah pasal form. Form and then apa form element dalam tu, kan? Ni contoh form lah, kan? Okay. Right. Dan yang ini apa HTML. HTML code saya letaklah echo. Saya letak echo. Right. Okay, dan double quote ni kena tukar kepada single quote, kan? Right. Sebagai contoh, kita minta password. Ni kita boleh cari sekejap. Mana search. Ctrl F. Okay, find double quote dalam apa ni selection, kan, and then replace dengan single quote. Yang ini replace all. Dah senang. Tak. Right. Okay, form dalam apa ni PHP kena letak action equal to yalah, kalau kita proses dalam page yang sama, kita tinggalkan kosong, kan? Ataupun ada satu lagi kaedah, boleh buka dekat ni PHP, dia bawah tajuk super global variables. Ni PHP super global. Okay, ada satu super global. Okay, nama dia. Sekejap. Ni global. Ni global ni kalau kita nak declare variable yang semua page boleh baca. Kan? Tu nama dia super global. Okay, ada bawah satu ni nama dia server. Kita tengok ni. Server PHP self. Dia akan keluar apa ni file yang sama. Nampak? Kan? So kita ambil yang ni. Okay. Ambil yang ini. Sekejap. Masuk kat sini. Sudah. Dia apa, banyak sangat single quote ni kan. Takut tak sangkut ke? Harap-harap tak sangkut lah Ataupun cara paling senang, kita boleh keluarkan benda ni daripada PHP, kan? Boleh jugalah. Nak tak kat atas ke, kat bawah ke, kan? Tapi tak apalah, kita try dulu. Okay. Kalau nak buat keluar macam ni sekejap ni kaedah dia lah. Okay, buka, tutup, nampak? And then buka balik. PHP. And then yang ni boleh. So coding dia nampak sikit, nampak jelas. Nampak tak? Kan dia ada problem kat situ. Kan? Ni. So bila kita buat keluar, kita boleh pakai double quote. Macam ni, double quote kan. Kemudian disebabkan apa ni, yang ini ni function PHP, dia kena duduk dalam PHP punya tag. So kita kena buka PHP kat sini, echo. Okay. Dia macam tu. Nampak? Sebab part ni nak pakai PHP. Yang mana nak pakai PHP, kita boleh ni, buka tag, tutup tag. Kan? Tu kaedah dia lah. Satu action, yang keduanya method. Method standard kita pakai post lah. Post. Right? Kemudian kita nak minta user bagi password, kan? Kita minta password. Yang atas ni label.
input type text, and then ID tak pakai pun tak apa. Yang penting name. Okay. So yang ini ni tak payah, satu input je lah. And then input type, submit. ID tak perlu. Name, submit. Untuk submit dia ada value. Ni pula apa? Password. Right. Okay, method post. So, form ni, bila you dah buat form, okay, dia akan keluar macam ni lah. Form. Kan? Bila orang masukkan, dia akan check lah dengan password kita betul ke tak. Kan? Dia akan keluar sini password not match ke dan sebagainya. So, bila you submit dekat ni, apa ni, input type, text, name, password ni, kan? Alright. Dalam PHP, bila you hantar je, benda tu kita kena dapatkan melalui $_post. $_post. Name ni akan jadi punya nama lah. Ni. So dia akan pass ke sini. Yang ni you boleh nak guna direct pun boleh, ataupun you nak assign ke variable pun boleh. Dollar katalah password. Kan? So tu $post. Sebab apa pass dekat variable? Senang nak digunakan. Sebab $_post ni dia ada apa kurungan, dia ada square bracket, dia ada single quote. You nak guna direct dalam ni masalah. Contoh katalah you nak guna direct dalam string kan. Masalah, tak boleh. Betul tak? Kan? Dia tak bagi lah. Dia akan keluar error nanti. So, kalau you katalah masuk dalam string macam ni, password, kan? Ni okey, tak ada apa. Tak. Tu tujuan dia. Tujuan kita assign kepada variable. So, variable ni, kita check balik dengan password asal kita, yang ini password asal kita, kan? Tengok sama ada sama ataupun tidak. Kemudian later on kita akan next class nanti kita akan buat database. Kita akan check password ni daripada database. Itu kaedah untuk membuat login, logout dan sebagainya lah. Itu menarik je. Kan? Memang menarik. Okey. Dengan username dan sebagainya lah. Kan? Kalau nak menarik lagi terus buat Google Authentication terus. Kan? Tapi you kena sign up dengan dulu lah jadi Google Developer, kena bayar. Kan? Tak apa, kita belajar yang ni dulu. Berapa sir? Untuk daftar tu tak mahal lah, $25. Lepas tu dia ada charges dia untuk authentication tu, dia ada rate dia. Tapi kalau setakat kita nak test free je lah. Ya Mazrin lah soalan. Ya, kalau macam kita nak simpan dalam database, takkan kita nak simpan comel tadi? Kita tak boleh simpan ke atau kita akan simpan macam mana? Result hashing tadi ke atau? Result hashing. Tadi kan kita letak comel kan dalam kotak kan? So kita akan ambil result hashing tu saja. Ya. Ni. Comel ni dah hash kan dah. Nampak? Kita dah hash kan? Yang ni dah hash. So kita compare tadi dengan ni, dengan benda yang dah hash. Yang hash tu kita simpan dalam database. Kita tak simpan yang ni. Boleh? Okey. Itu yang kita hari ni saya nak tunjuk kenapa function ni penting. Ya. Sir. Ya, sorry nak tanya. Kan kalau simpan yang hash tu dalam DB kan,
Nak decrypt ke encrypt pun kena pakai software lain lah. Tak perlu. Pakai ni lah dia. Password hash. Ini decrypt dengan encrypt pun pakai password hash ni juga. Password hash antara salah satu yang boleh digunakan. Senang pakailah. Kebanyakan coding saya tengok pakai password hash je. Dan kita tidak perlu nak decrypt balik password tu. Tak perlu kan. Sebab dia dah bagi password verify. Nampak tak? Kita nak tahu password tu sama ke tak je. Kita bukan nak tahu apa password tu. Betul tak? Dengan cara ni, database admin dia boleh orang kata apa, itulah boleh maintain database. Tengok database tu, tak tahu apa password orang tu. Faham tak? Tapi dia boleh reset password orang tu. Boleh reset. Kan, reset tak susah lah. Ada access dekat database, memang boleh reset. Okay? So, kat mana ni? Dah lah kan? Kita boleh test lah benda ni. Password mesh, not mesh. Ni. Okay. So, kita comparekan password yang input daripada text box ni dengan password hash yang kita dah encrypt lah. Dalam case ni, kita dah kita buat static lah, comel lah. Kemudian nanti kita akan grab benda tu daripada database. Password yang orang nak register dalam sistem pun kita simpan dalam database. Mana tadi? Sekejap. Line berapa yang dia kata problem ni? Line 12. Undefined index. Okay. Sebab apa undefined? Kena tambah satu lagi lah. Sebab bila kita load page tu, kan, orang tak sempat isi lagi. Nampak tak? Tu cara untuk baca itulah. Apa masalah dia ni kan? Orang tak masukkan lagi. Tak? Macam mana dollar password tu nak ada value? Dollar password tu tak ada value lagi. So, kita kena tambah coding kita sikit ni. Kan? Kita kena letak sini if. Buka kurungan. Okay. Yang ni semua ni masuk dalam ni. Okay, kita guna function. Ada satu lagi function. Saya tunjuk kat you. Is set. Ni. Kan? Is set, mix variable and then dia boleh koma macam lah. Kan? Maknanya dot ni boleh ada banyak input. Kan? And then output dia ialah boolean. True or false lah. And then determine if a variable is considered set. That means the variable is declared and is different than null. Okay? Kan? Maknanya variable dalam PHP ni kalau tak pakai lagi variable tu, you tak declare kan? Bila pakai baru declare. Dan kemudian kalau you declare, you tak nak benda tu ada apa-apa, you kena buat $A equal to null. Tu praktis je lah. So bila kita is set, benda tu memang null. Dia akan return false. Kalau kita dia ada value, something, tak kira lah space ke apa, benda karakter, simbol ke apa ke, dia akan kira sebagai true. We return false when check a variable that has assigned to null and also null character ni is not equivalent to null constant. Null character ni backslash 0. Dia tak sama dengan null constant. Yang null equal to null tu dipanggil sebagai null constant. Kan? And then okay, ni contoh lah. Ni is set ni. Kan? Okay. Dan dia boleh ada dua value, dua variable. Kan? Dia akan check lah dulu. Kalau dua-dua true, barulah dia return true. Kalau salah satu dia false, dia akan return false. Okay. So kita letak kat sini is set. Kita nak check sama ada nak check password ada value pun boleh, ataupun nak check
apa ni, submit ni pun boleh. Bila orang klik je button submit, barulah benda ni proses, kan? Kalau nak check apa ni password, boleh. Sebab apa? Sebab benda ni tak declare lagi. Dia declare selepas daripada check ni. Sebab kan? If it set $_ password. Tak kisah. So, okay. Kita try. Sebab hilang lah kan. Sebab apa? Sebab password tak ada value lagi. Tak declare lagi pun. And then kita test. Comel. Kan. Tak keluar. Sekejap password. Sudah. Yang ni kita tak boleh nak set password. Sebab apa? Sebab dia akan always null. Bila null, submit ni tak function dah. Kan? You kena be careful lah. So, kita kena gantikan benda ni dengan $_post. Submit. Benda yang trigger ni untuk run. Kan? Alright. Yang tadi boleh, tapi kena letak bukan $password, $_post password. Yang tu boleh. Right. Tu comel kan. Password not match. Comel pun not match tak? Ya betul. Dia dah tukar password ke? Check balik. Apa masalah dia? Kan? Password verify, kita compare password dengan $string. $string password hash. Betul lah ni, comel kan? Input type text password. Kan? $_post password. Yang ni saya tukar kepada password default. Kadang password verify ni sekejap balik. Password verify. Okay. Baik. Tak ada apa dah. Betul lah ni. If password verify, password compare dengan string. Okay. Password match. If else. Okay. Tak ada salah. Buka kurungan pun okay. Comel. Not match. Kenapa not match? Kat mana problem dia? Cuba tengok. Betul lah ni kan? Sorry. Tahu kat mana salah? Saya dah jumpa dah. Kurungan ni. Kurungan. Ni. Dia dekat sini. Ni masalah dia. Password. Apa masalah dia? $. Memang kayak dia. $. tu. Gitu. Sebab ni variable. Oh. Kita compare string $password. Literally. Memanglah not match kan. Yang ni tak ada masalah nak pakai bcrypt ke apa ke kan. Ni tukar balik bcrypt. So kita try sekali lagi. InsyaAllah boleh ni. Sebab tu benda ni kita kena test. Make sure kita punya tu running dulu. Barulah kita proceed implement dengan benda lain lah kan. Kan. Password match. And not match.
Alright. So basic ni lah, ni nanti Kang apa tu next class saya akan tunjuk tu lah database dan sebagainya. And kita boleh buat lah untuk login, log out dan sebagainya. Kalau nak tengok in advance pun boleh tengok dekat channel apa tu, YouTube saya pun ada. Okay, ada apa nak tanya? Ada? Tak ada? Ada tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya nak tunjuk apa ni PHP My Admin. PHP My Admin. Ya, kita tengok ni. Sekejap. Wiki. Boleh lah. Alright. PHP My Admin ni is a free and open source administration tool. Jangan orang kata apa diketawakan oleh orang lain nanti kan. Database pakai apa? PHP My Admin. Dah belajar ke PHP belum? Dah. Kan? Belajar apa? PHP My Admin. PHP My Admin ialah free open source administration tools untuk database. Database pakai apa? MySQL ataupun MariaDB. MariaDB ni fork from MySQL. And then as a portable web application written primarily in PHP, it has become one of the most popular MySQL administration tools. Okay, especially for web hosting services. Kan ada kawan kita yang kerja dekat web hosting, memang dia akan bekalkan dengan PHP My Admin lah sebagai tools untuk client user untuk manage database MySQL dalam web server. Alright, ni history dia nanti boleh baca lah kan. Okay. So jelas database MySQL. Tools yang kita nak gunakan ialah PHP My Admin. Selain daripada PHP My Admin, ada banyak lagi tools lain yang boleh digunakan. Antara dia boleh pakai MySQL Query Browser. MySQL Workbench. Nama sekarang dia Workbench. Query Browser tu nama-nama. MySQL York. And then untuk MySQL lah. And then ada lagi third party punya MySQL database punya administration tools ni yang you boleh download. Setengahnya free, setengahnya kena bayar lah license kan. Dan setengah tools tu dia boleh work with MySQL, with Oracle, with Microsoft SQL Server, multiple database kan. So macam mana nak access PHP My Admin ni? Once you dah install XAMPP, dia dah ada sekali dengan PHP My Admin. You just type the localhost / PHP My Admin. Okay. Suara saya jelas tak? Ke bising? Jelas sir, jelas. Tak bising Jelas, okey saya okey. Okey ni. Ni interface yang itulah sebab dah localhost ni dia tak set password apa. Dia terus masuk terus. Biasanya dia akan minta username password lah. Kalau minta password, default password ialah username root, password tak ada lah kan. Dia boleh enter. Yang atas kanan ni, ni untuk access dia punya database. Okay. Okay. So kita boleh create database. Sudah belajar dah database. MS 506 dah kan? Dah. Belajar pakai MySQL. Belum, sir. Pakai Access. Access? Masih lagi belajar pakai Access? Siapa yang
ngajar pakai access tu? Doktor siapa tak ingat nama dia perempuan. Perempuan? Abang saya ingat. Okay. Tak apalah, nanti saya remind dia punya RP dia. Kan? Patutnya kena pakai masa tu. Yang tadi apa sah? Default password lah. Root. Ah, Besar semua lah. tak, huruf kecil. Tu username root, password tak ada. Just masukkan username je. Enter. Alright. So konsep apa ni database untuk relational database ni RDBMS. Okay. Relational Database Management System. Dia ada database. Dalam database ada table. Okay. Dalam setiap table ada kolom ataupun field. Ataupun kita panggil juga sebagai attributes. Kan? So bila you belajar buat ER diagram, entity relationship diagram, apa yang you identify ialah entity. Kemudian you akan buat relationship, hubungan antara entity tersebut. Okay. Dan setiap entity tu you akan you akan identify ataupun you akan bagi attribute untuk setiap entity. Dan bila you translate ke dalam physical database, setiap entity akan menjadi table. Dia akan menjadi table dan attribute tersebut dia akan menjadi kolom. Kolom ataupun field. Kan? Dan the whole things, multiple table tadi, kita store, simpan dalam database. Okay? Dan setiap table tu, bila you dah identify kolom dan sebagainya, data-data yang masuk tu dipanggil sebagai row, row ataupun record, kan? Row lah, kan? Jadi apa ni, kita boleh create database kita through PHP-MyAdmin ni. Contoh, katalah kita semester ni kita nak buat sistem security, kan? Taklah security, sistem keselamatan nak. Keselamatan untuk ni lah, penduduk ke taman ke kondominium contohlah, kan. Okay. So ni kita bagi nama database. And then nama database ni bagilah nama yang simple. Janganlah letak simbol, jangan letak space. Wah, itu semua akan menyusahkan you buat coding nanti. Letak satu perkataan, janganlah lebih pada 12. Kalau ada skor semua kira leceh tak sir? Ada skor okey lagi, space tu yang salah sikit. Bila kita nak buat coding nanti dia boleh buat tapi leceh lah. Kan? Kalau dia terlupa ni dia jadikan dia error. Alright. So tengok dekat atas ni database security. Kita dah create lah database tu. Dan kemudian kita nak guna kolom. Contohnya katakanlah kita create table user. Saya letak lu 4. Kan? Okay, username, email, password. Tak? Satu lagi user ID lah. Kan? 4. Saya dalam kelas, saya akan tunjukkan yang simple. Maksudnya minimum lah. Sebab apa? Nak buat coding kalau letak panjang-panjang, number of column 20. Nak buat coding nanti jadi panjang. Kan? Jadi tak sempat masa. Saya akan tunjukkan yang simple. Tapi untuk projek, you kena buat details. Faham tak? Kan? Walaupun semua orang buat projek yang sama, saya dah tunjuk benda yang sama. Kan? Tapi tidak bermakna details tu macam mana sir kiranya? Yalah, contoh table user pengguna untuk sistem ni lah, kan? Takkan tak ada alamat, takkan tak ada nombor telefon, takkan tak ada. Faham tak? Kalau saya bagi 4 je, kan, user ID, username, email, password. Ya. Itu contoh yang saya tunjuk. Yang you hantar projek kat saya pun 4 juga. Kan? Dah apa guna dia? Macam mana saya nak bagi markah? Markah baik, kan? Faham tak? So situ kelebihan perbezaan sistem yang you akan buat tu berbanding dengan grup-grup lain.
you akan detailkan benda tu mengikut apa tu lah. Lagi detail lagi bagus. Maknanya mencapai objektif sistem tu. Baik, sir. Thank you. Faham Boleh sir. Sebagai contoh saya katalah Pak Gad, saya nak check dalam sistem tu, okey ni orang nombor rumah berapa ni? Alamat rumah tak ada dalam database. Nombor rumah. Macam mana benda dia nak check? Betul tak? Kan? Contohnya katakanlah ada berlaku something lah, kan? Orang nak hubungi kita, kan? Nombor telefon tak ada dalam database. Macam mana orang nak check? Kan? So benda macam tu. Alright. Ni contohlah Okay. So user ID and then username, okay, password and then email. Okay, data type untuk apa ni MySQL ni ada banyak lah, kan? Ada variable, character, text, date. Okay, kebanyakan ni yang kita akan pakai integer, variable character, date. Untuk text boleh pakai lah text ataupun boleh pakai medium text. Ni medium text, kan? And then date kita akan pakai date, date time dan juga timestamp. Biasanya itu yang kita akan pakai lah. Untuk nombor, katakanlah you nak kira untuk orang bayar yuran ke apa ke, boleh pakai float ataupun double. Decimal. Decimal ni boleh indicate siap-siap 2 titik perpuluhan, kan? So dia akan store 2 titik perpuluhan ni lah. Tak. So untuk user ID semua ni, username, password, email ni semua variable character lah. Variable character. And then you boleh specify berapa length dia. Contohnya user ID. Kita tak nak user ID lebih daripada 20 character. Tak lah. And then username pun katakanlah user ID ni silap. User ID ni kita declare dia sebagai integer. Dia running number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 20 ni berapa? Tak tahu berapa juta. Kalau kita letak 6, dia sampai 999,999. Kan? So kalau kita letak 7 ke 8 ni dah more than enough lah. Kan? Maknanya ada pengguna yang mati, keluar lah, ada yang register, unregister dan sebagainya lah. Ada pengguna aktif, tak aktif tu. Agak-agak untuk kondominium, kan? 99 juta cukup tak? Takkan dah cukup kan? Bila letak 6 pun dah cukup kan? Username, katalah letak 20. Username tak nak lah panjang, maksimum 20. And then password, password tadi kita nak encrypt, kita simpan minimum 60. Tapi better kita letak lebih lah, katalah saya letak 80 ke 100 boleh lah. And then email, email ada setengah tu email panjang, bolehlah letak 50 karakter. Lebih tak apa, jangan kurang. Kalau kurang nanti dia akan trim. Ada student biasa buat projek kan, apa ni, so password saya masuk betul lah ni, tak boleh login juga, kan? Password dia letak kat sini 40, 50. Bila encrypt benda tu 60, kan? So ada 10 karakter tu missing, tertinggal. Dia panggil trim, kan? So yang ini kita masukkan lebih daripada 60 lah. Alright, untuk user ID kita letak AI ni stand for auto increment. Dan automatic dia akan bagi sebagai primary key lah. AI auto increment lah, dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan turut lah. And then username, okay, username boleh sama ke tak dengan orang lain? Boleh tak? Biasa tak boleh biasa. User primary kan tak boleh. Primary. Secondary key je. Okay,
primary key dah ada user ID. Oh, username boleh lah. Sebab primary key user ID. Okey, kalau kita tak nak sama, kita yang buat benda tu. Wah, Kalau unik. kalau kita tak nak sama, kita letak dia sebagai unik. Unit, betul. Tapi dia bukan apa primary key. Primary key satu je. Kan? Index ni letaklah nama-sama username, tak kisah. Sama juga dengan email. Kita tak nak ada dua email yang sama register dalam sistem kita. Letak dia sebagai unik. Okey, kita boleh create single column index ataupun composite index. Composite index ni contohnya username dengan email sama. Faham tak? Kombinasi of more than one index. And username password. Username dengan email. Contoh username A, email ABC. Yang second tu username A, email XYZ. Dia kira dua benda yang berbeza. Tapi kalau kita set single column, dia dah sangkut dah. Sebab apa? Ada second username yang sama. Faham tak? Faham tak? Tak apalah. Letak dulu. Saya letak single dulu. Maknanya salah satu. Maknanya username pun tak boleh sama, email pun tak boleh sama, kan? Password tak apa. Password sebab kita tak tahu password orang lain. Mungkin kebetulan sama. Kita tak pasti. Kan? Alright. So, okay. Komen yang lain semua ni tak ada masalah lah. Kan? Dia penting ni lah. Name, type, length, and then default ni kalau katalah benda tu awal-awal kita nak null, kita boleh letak macam ni. Ataupun kita boleh letak current timestamp untuk log kalau kita nak date of transaction dan sebagainya. Kita letak je current timestamp. Dia akan masukkan tarikh, masa dan sebagainya. Masa ni lah, row tu di-create. Kan? Right? And then bawah ni, kita simpan dia sebagai InnoDB. InnoDB ke MySM Sekejap. Ambil InnoDB lah. InnoDB dulu. And then save. Okay. Yang InnoDB MySM ni nanti saya check balik. Sebab kalau database storage je tu tak kena, nak buat relationship nanti tak keluar kat sini. Alright, ni contoh lah. Contoh masukkan kita dah ada satu database security table user. Dan kalau kita nak masukkan data untuk testing, kita masukkan dekat sini. Dekat insert. And then kalau kita nak run SQL, dekat sinilah. Kita boleh run SQL. Okay, contohnya katalah saya masuk username Amsari. Yang ni untuk append sekali sir? Ni untuk append lah kalau macam tak cukup Tak faham soalan. Apa dia? Ini untuk tambah table ke kalau tak cukup? Bukan. Yang ini nak masukkan data, sampel. Data nanti kita akan buat page dekat PHP tu untuk user register dan sebagainya. Kan? Ini kita nak test data tu masuk ke tak. Itulah maksud saya. Kan? Katakanlah sekejap Okey, password saya ABCD 1234. Saya echo lah balik. Echo .str. Ni password yang dah encrypt lah. Dan kemudian ni dia akan bila kita buat kita punya page nanti, kan, password yang akan masuk bentuk dia macam ni. Kan. Okay.
And then email. Email katalah @gmail.com. Betul lah kan. Kalau nak masuk second, uncheck ignore ni, masukkan second. Untuk user ID tak payah masuk sebab apa, dia auto increment. Username katalah Tuan. Password samalah tadi. Mail. Then go. So ini SQL dia, nampak? Ini SQL dia. Kan? Okay. And then apa tu, you tengok dekat browse. Browse, you tengok data dah masuk. Okay. Data dah masuk. Ni data dia lah. And then kalau kita run SQL, SQL ni dalam bentuk ni lah. Select star from user contoh kan. Okay. Saya run go. Nampak keluarlah data dia. Okay. And then saya boleh edit balik ni. Select apa. Katalah saya nak kolom apa, user ID dengan email saja. From user. Kan. Tak nak semua. Keluarlah user ID dan juga email saja. SQL ni macam-macam boleh buat. Kita boleh insert record baru. Kan. Ni contoh. Ni yang tadi kita buat. Okay. Saya tukar nama tu je. Mazrin katakan. @email.com. Orang lagi apa? Katakanlah Ihsan. Ihsan. Okay. Kita boleh run query. Okay. Then dah masuk dah tu. 2 row inserted. So kita tengok kita dah ada 4 row. Kan? Okay. Tu kaedah macam mana nak guna lah. Apa PHP MyAdmin. Dan kita akan pakailah PHP MyAdmin ni kemudian. Since masa kita baru 3 suku kan. Ada banyak lagi. Nak buat login punya page tak? Nak buat? Boleh? Boleh. Boleh. Nak berhenti ni macam tak climax lah. Okay. So kita modify sikit kita punya ni. Sebab apa? Sebab kita check apa ni yang tadi ada password je kan. Kita kena masukkan username lah. Username and password. Username. Alright. PR yang first ni tak payah. Dia keluar macam ni lah. Username, password kan. Yang atas ni echo ni boleh komen kan. Nampak kan. Sikit-sikit. Form tu nanti kita akan pakai apa tu framework Bootstrap untuk ni lah dia punya template untuk color dan sebagainya. Tak payah risau lah nak colorkan, nak tukar font lah, tak payah. Level ni tak payah. Make sure you punya algorithm run je dulu. Background putih pun tak apa. Background pun tak payah tukar kali-kali. Tak payah nak apa. Kan? Fancy. Tak payah. Sekarang ni kita fokus coding, make sure jalan tu function. Kan? Bab-bab apa interface saya tak risau sangat lagi dah. Alright. Username, password. Kan? Okay. Username ni kita dengan password ni kita nak dapatkan daripada database. Kena belajar SQL. Kan? Tu
tu saya mengharapkan you dah belajar MS 506 menggunakan MySQL. Sebab apa? Daripada MySQL you akan belajar nak guna SQL dan sebagainya. Microsoft Access ni ada belajar SQL Access tapi tak compliant kepada National Database Management System. Sayanglah kan. Nah, kita dah selaraskan semua untuk ajar MySQL. Saya tak pasti kenapa you masih belajar Microsoft Access. Tak apa, benda tu you je tak payah nak bising-bising. Saya yang akan bincang dengan ni lah, dengan yang jaga subjek tu, RP khusus sebut. Okey. Kat mana tadi? SQL SQL. Alright. Okay, kita nak check apa username dengan password. Betul tak? Username dengan password. Jadi kita nak select username and password. From kan? Table user lah. Table user kan? And then kena ada where. So kalau you dah belajar MySQL ni, benda ni semua you dah tahu dah. Kan? Where username ni kita nak check dengan username yang dia enter tu. Tapi sementara ni saya masukkan dulu username, salah satu username yang ada lah dalam database. And apa? Where username and apa? Sekejap kalau you nak belajar apa ni SQL ni, boleh klik dekat SQL. Ni. SQL select kan. SQL select sekejap. Semua ni select kan. Where ni. Select where condition. Okay. Kalau ada more than apa ni one condition kan. Where condition and condition and condition. Dah. So saya letak dekat sini. Ni saya hasilkan. Where and condition nombor 2 password. Okay. Nak compare password lah, tak payah. Okay. Satu je condition. Okay. Saya go. Nampak keluar username, password. Kan? Yang ada tanda ni ni lah. Orang kata apa? Nampak ada petak tu kan? Petak tu yang benda ni samalah. Kan? Alright. Tapi sebenarnya username kita tak nak tahu pun tak apa. Kita tak nak tahu pun tak apa. Yang penting password. Sebab password kita nak check. Kan? So, apa yang kita boleh buat ialah kita nak password sahaja. Tapi kita boleh check username. Go. Kan? Okay. Kita dapat password. Faham tak? Kalau username dia tak ada, kan? Kalau username dia tak ada, contoh username dia tak ada. Sebab tak ada result. Result dia 0. Kan? Result dia 0. Kalau ada password, username dia ada, ni ada result dan kita dapat password daripada dia. Itu yang penting lah. Okay, jadi bila kita faham benda ni, barulah kita boleh buat coding dia. Coding dia, PHP ni, benda pertama kita nak kena pakai ialah, sekejap. Saya tunjuk kat sini lah senang. You pergi dekat PHP, W3 School ni, PHP. Okay, ni. Pergi dekat, ada satu bawah ni, PHP MySQL Database. Kan? Okay. Cari je MySQL select data.
Ni select data. You bacalah pada awal MySQL database, connect, macam mana nak connect semua you bacalah. Okay, dalam kes ni select data. Alright. Dia ada 3 kaedah. MySQLi object oriented, procedural dan juga satu lagi ni PDO lah. Okay. So saya pakai MySQL ni object oriented. Object oriented. So ini dia punya server name, username, password semualah. You copy Boleh je pilih semua. mana-mana ke sir? Boleh pilih mana-mana je ke? Memang boleh. Tapi yang saya tunjuk MySQLi object oriented. Procedural ni dah lama lah. Kan? PDO ni takut you tak faham lah kalau terror apa object oriented programming. Kan? Boleh pakai PDO. Saya tak halang kan. Tapi ada masalah kalau tanya saya tak boleh nak check lah. Faham tak? Bukan semua orang terror. Setakat procedural dengan object oriented boleh lagi. Kan? PDO ni yelah bukan masalah tak boleh, tak biasa. Kan? Lambatlah sikit. Okey, ni. Saya letak benda ni dalam satu file. Sekejap. Dah terbiasa dengan ni kan. Okey, ni kita create je. Login login.php boleh lah. Login select db. Ni sementara je ni. Sementara je. Okey. Coding yang atas ni, yang ini kita akan banyak pakai. Kita akan banyak pakai. Setiap page yang nak connect ke database, kan? Kita akan pakai benda ni. So it is very advisable untuk kita copy benda ni dan kita letak dalam satu file. Kita bagi nama dia db.php. db.php boleh, database.php boleh, it's up to you lah. Kan? Okay, server name localhost, username root, password kosong. Ni default lah kalau kata dalam server ni. Untuk projek ni semua orang akan kena upload masuk dalam server. Kan? Saya akan supply lah nama, username, password tetapi cuma kena bayar sikit lah sebab server bukan free kan. Tapi tak banyak lah. Saya rasa dalam RM15 kot seorang. Kan? Database yang kita bagi nama di security. Ni. Kan? Security. Okay. Alright. So kita boleh test file ni. Kalau connection dia tak ni, dia akan keluarlah connection fail. Kalau tak ada masalah, dia tak keluar apa-apa. Kan? So kita db.php. Okey tu. So tak ada masalah. Kalau ada masalah, sebagai contoh katakanlah password salah kan. So dia akan keluar tu warning. Connection fail, access denied. Kan? Okey. Right. Okey, sebelum saya terlupa. Bila kita nak buat sistem, it is a very good practice. Memang benda wajib lah. Kita letak benda ni dalam satu folder. Jangan macam sekarang ni tengah MS dan 07 bercampur dengan file-file belajar kita yang lain kan. So sangat tak bagus lah. Jadi kita create satu folder. Folder dalam drive czem htdoc. Okey. Macam-macam ni. Okey. Nama projek kita apa? Secure. Kita bagi nama tu. Nama sistem kita secure. Kan? Boleh lah.
So, file open folder, ambil apa di secure tadi. Kan? Alright. Ni kan. Okay. Okay. So, kita copy file-file yang kita dah buat tadi dalam IMS 607. DB PHP dengan select DB dengan function. Select DB, satu lagi function. Ready. Ni. Kan? Function ni nanti kita rename lah. Kita rename dia bagi jadi login.php. DB ni sementara je. Nanti kita buang lah. Alright. So ni DB PHP. And then ni login.php. Kan? Alright. Okay. Kita buat satu page. Bagi nama dia. Contohnya main. Main.php. Ataupun index.php. Boleh lah index.php. Okay, file index.php ni saya just bagi tahu ni kan, this is a secure page. Maknanya ini page yang kita dah secure. Orang yang tak login tak boleh masuk. Faham tak? Macam mana nak buat tu? Kan? Jadi saya tunjuk. Alright. Okay, kalau dia tak boleh login, dia page ni akan redirect balik kepada login.php lah. So dia kena login lah. Kan? Okay. Alright. Untuk header dengan footer kan saya dah ajar lah tadi kan. Kita ada apa tu. Kita ada ni. Mana head? Head dengan footer. Kan? Ni. Ingat lagi tak? Kita punya header ni. Dengan footer. Kan? Dan ada satu lagi style.php Style.php. Okay. Style.css, sorry. Sebab dalam head, ni saya rename lah. Bagi nama dia header. Sebab footer kan. Tak, barulah sama. Header, footer. Dalam header, dia ada link apa CSS dengan style.css. Kan, saya copy terus lah style.css ni. Ni contoh. Kan, pakai tak pakai lain cerita. Alright. Sekarang ni, okay. Bila saya create je satu page login.php ni, alright, yang atas ni saya boleh includekan header, kan, header.php, dan bawah ni dia luar daripada if include header.php. Right. Kalau you tengok apa yang tadi tu, function ni kan, view page source, nampak? HTML tag atas ni tak ada. Faham tak? Head, body semua tak ada. Kan? Ni maknanya tak kena lah. So, right? Ni. Ni index.php, this is your page. Yang tadi apa? Login.php Login.php.
tengok view page source dia, nampak ada doctype HTML, HTML file document declaration, ada HTML buka tutup, ada head buka tutup kan, title semua body, title ni boleh tukar lah variable kan. Okay, boleh so balik kepada barulah balik kepada bisnes yang kita nak buat ni, nak buat login ni. Alright, okay. SQL ni dia senang je dia kita construct, step dia kita construct SQL, kemudian kita query SQL tu. Okay, query SQL tu nak daripada connection database mana? Ni $connection. Okay, $connection ni kita dah letak dalam db.php ni, $connection. Faham tak? So, apa yang you perlu buat ialah kena ada dekat sini satu lagi include db.php. Supaya file dalam login.php ni recognize ni $connection ni. $connection ni di mana semualah server, username, password, database ni kan, dia dah simpan lah connection punya maklumat. Okay, alright. So dah ada db.php ni, kita boleh pakai $connection nanti. Alright. Kemudian yang ini ni, okay, if num rows greater than 0 ni kan, ni result. Daripada query ni dia akan simpan dalam result. Result ni biasanya dia sebagai array. Array kan. And then array tu kena pecahkan menggunakan ni fetch associate, ataupun satu lagi boleh pakai fetch array. Ni. And then dia akan assignkan kepada row. Row ni akan ada satu line by line lah kan. Line by line, masih lagi array, di mana yang ni dia akan panggil kolom apa. Tu cara dia lah, kaedah dia. Okay, so kita akan modify bahagian ni lah. And then kalau tak ada result, zero result, and then connection close. So ini je yang nak kena buat. Kat mana ni login ni? Ni kan? Okay. Right. Form action. Ni dekat if set post submit ni kan? Okay. So dekat sini. Alright. Bila dia klik submit je. Okay. Yang declare ni boleh declare awal. Ni ada satu lagi. $username kan? $username. Lepas tu $_post. Username. Right. Ni. Yang ni connection close ni boleh tarik ke bawah. Kat sini. Right. So SQL ni kita dah try dekat kita punya apa ni ni kan. Nampak? Kita dah try kat sini tadi. Kita ambil je balik. Alright. Okay. Yang ni kita tak tahu username yang dia akan test. Kan? Yang akan dia masukkan berapa kan. Kita kena gantikan dengan variable. Variable kita dah ada ni. $username. Kan? Tak. And then daripada kita testing tadi tu kita dapat tahu bahawa okay, kalau tak ada result, zero result ni sebenarnya username not exist. Username not exist. Kan? Kita dah try tadi kan. Kalau username tak sama, tak ada lah.
Dan disebabkan dalam database kita dah setkan username tu sebagai unik. Tak boleh ada dua database, record yang ada username yang sama, kan? Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa dia takkan dapat dua result. Kalau username tu boleh sama, kita boleh dapat 2-3 result. Betul tak? Kan? Contoh username sama, kita ada dapat 3 result lah. 3 result katalah password berbeza. Kan? Tapi kita dah set dah tadi username kita sebagai unik. Bila unik, confirm kita akan dapat hanya satu result sahaja. So kita boleh safely assume bahawa result ni akan ada satu sahaja, iaitu password. Password tu satu je, bukan 2-3 password. Alright. So kita pakai fetch associate boleh, fetch array boleh, tak kisah yang ni. And then refer kepada row, kan? Okay, kita try dulu. Sekejap, view. Okay. Ni first name, last name ni tak payah. Okay, echo $row. Ni. Daripada database kita password. Saya tak payah echo lah. Tak je katakanlah sini kita dah ada password kan. Kita letak password hash. $password hash. Okay. Lepas tu barulah kita verify ni. Ni. Kan? Verify boleh letak dalam ni lah. Ataupun tak letak pun tak apa kan. Kemudian pun boleh. Sebab apa? Sebab ni walaupun while loop ni kan. Okay. Ni loop ni dalam ni. Sekejap. Macam saya cakap tadi, kita akan dapat satu result sahaja. Kan? So satu je variable ni, password hash ni. Yang ni kita boleh test password hash kita. Okay. Sorry. Password daripada input yang user masukkan. Kan? Dengan password daripada database. Password hash. Ni. Okay. Password hash ni daripada database. Pada sinilah. Ni password hash ni. Okay. So, loop ni akan stop ke bila dah jumpa result? Loop ni lah, while loop ni, dia akan stop bila jumpa result ke macam mana? Dia dah ada dah ni, if result, kalau 6 rows greater than 0, baru dia execute. Kalau tak ada result, dia tak execute ni. Kan? So kalau macam bila dia jumpa result, dia akan stop. Sebab dia dah loop kan. Loop ni dia loop sampai habis lah. Kalau ada 10, 10 lah. Kalau tak ada, kalau ada 1, 1 je lah. Kalau benda tu tak ada, dia tak execute lah. Tu je. Kalau apa benda dalam ni condition dia false, kan? Faham tak? Bila fetch associate, benda tu tak ada. Kosong lah. Kosong nak loop apa benda je. False lah kan. Dia tak jalan, tak execute lah loop tu. Kalau benda tak ada lah. Kalau benda tu ada 10, dia akan run 10 kali. Tu guna je dekat row ni. Tak apa, nanti kan kita akan tengok banyak lagi contoh lain lah. Okay. Ni contoh. Tapi coding ni saya tengok dia akan ada masalah sikit. Sebab apa? Sebab kalau kita letak if dekat sini ni, password dengan password hash ni kalau katalah username tu ada. Kalau tak ada, dia akan keluar macam tadilah kan, unidentified punya index kan, variable. Okay. You boleh letak juga dalam ni pun boleh. Ni. Nak selesaikan masalah tu, kita letak kat sini lah. Kita letak dalam if ni.
confirm ada result, barulah dia execute. Barulah dia verify, kan? Okay. So tadi ni saya test apa, saya letak semua sama lah, ABCD 1, 2, 3. Kan? Okay, run sekali lagi. Hari ABCD 1, 2, 3, 4 kot. Password match. Kalau apa tu password tak kena, not match. Kemudian kalau username tak kena, kan? Username not exist. Nampak? Kan? Kita manfaatkan SQL tadi tu, kan? Interpretation kita tadi tu lengkap lah. Kan? And then ni boleh ditambah baikkan, boleh ditambah baik lagi lah. Password ni, input type ni boleh tukar kepada password. Right? So dia akan ada macam ni. Nampak? Kan? Boleh? Boleh Alright. So apa yang berlaku bila password ni dah betul? Password dah betul, password salah apa jadi, kan? Okay, bila password dia betul, kat sini ni kita kena boleh apa, kalau nak pakai JavaScript boleh pakai JavaScript, kan? Tak susah lah. Boleh keluar dialog box tu, password mesh. Kemudian kita boleh assign dekat kita punya ni. Alright, kita boleh assign $_session. Session ni salah satu daripada super global variable. Maknanya pergi ke page-page lain pun value dia ada. Okay, nak pakai $_session ni dekat atas ni, okay, kena ada session start. Session start. Okay. Nak letak dalam header terus pun boleh. Nak letak dalam apa? Kita letak dalam kat sini lah. Boleh lah. Session start ni kena letak sebelum semua benda. Session start. Macam tu. Session start. Okay. Kalau tak, session ni dia tak jalan. Mana ni? Ni. Session ni sama juga macam post tadi, kan? Cuma post $_post dia global variable. Ini super dia apa tu, local variable. Yang ini super global variable. Maksud dia ialah, katakanlah saya bagi dekat sini session login equal to true. Contohlah, kan? Session login equal to true. Kan? So saya boleh pakai benda ni dekat index.php. Ni, kan? Tengok baik-baik sini, kan? Ini saya declare session start. Okay. Macam biasa saya boleh include apa, header.php. Bawah include footer.php. Alright. Kalau ada pakai database boleh include db.php, kan? Setakat ni tak pakai lagi. Okay. Saya boleh check session saya sini, kan? If $_session session login equal to true. Tak. Ataupun benda ni memang dah confirm true, kan? You boleh letak multiple ni, nak letak is set pun boleh, kan? Buat macam ni pun boleh. Is set, kan? And boleh tambah. And
pun boleh. Kan? Pilihlah mana satu. Kan? Nak buat macam ni saja pun boleh. Sekejap. Tapi semua ada consequences dia lah. Kan? Kadang-kadang benda tu not set, dia keluar error kan. You kena tu lah. Tengoklah. Ni macam ni kan. Okay, kalau tak nak macam ni, make sure kita set dekat apa benda dekat login page ni kan. Password not match ke, else ke apa benda kan. Kita set benda ni, session login ni equal to false. Kita set awal-awal lah. Set awal-awal. Kat atas. Ni. Asal dia benda ni false. False. Kan? Kalau dia login, barulah benda ni jadi true. Kan? Maknanya kalau dia dah login, masuk balik page ni, dia akan jadi kan? Session ni akan jadi false balik. Kan? Contoh. So, pergi balik kat sini. If session login, kan? Kalau nak bagi nampak lah true. Tapi benda ni memang dah true pun. Bagi tahu kan? Echo welcome lah. Okay, welcome. This is a secure page. Else, kau kata you are not authorized. Kan, please login. Tak? Please login. Login ni boleh buat Ahref. Ada masa dah tak apa dia. Ada berapa minit ni. Ahref. Pergi balik pada page login.php. Okay, dah habis. Kan? So, katakanlah apa kita tak login. Contoh lah kita tak login kan. Ni. Belum login lagi kan. Belum login lagi, kita masuk dalam page index.php tu nampak. You are not authorized to enter this page. Bila kita login sahaja, okay, kalau password salah, kan, not match. Kalau password betul, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, contoh betul kan, password match. So, bila kita pergi ke page index tadi, nampak welcome this is a secure page. Kita dah login. Faham tak? So, every page, tak kira lah ada 30-40 page je, you boleh check dengan menggunakan kaedah check session tadi. Kalau yang advance lagi, of course lah dia ada session expiry, benda tu valid setengah jam je ke apa kan, 20 minit ke. Tu kaedah advance. Saya tunjuk yang basic dulu kan. Boleh buat yang ni, later on kalau nak buat advance, boleh explore sendiri lah. Okay, ada apa nak tanya? Kan? Login. Kena ada logout. Logout ni lah minggu depan. Next class. Kan? Kalau cari kat YouTube saya ada je logout lah apa semester-semester sebelum ni. Kadang-kadang tu lah kelas tu panjang sangat. 1.5 jam, 2 jam, 3 jam. 1.5 jam, 2 jam kan. You nak forward apa video tu sebab banyak sembang lah apa, campur macam-macam kan. Itulah. Jadi apa, dia tengok kat atas tu lah. Ni betul. Jadi leceh. Sebab tu saya try buat apa pendek-pendek, 10 minit, 15 minit, 10 minit, straight to the point kan. Okay. Saya cubalah, Yang tak ada sound tadi pun tak sempat nak buat. Tak sempat nak buat balik.
Okey, boleh? Ada apa nak tanya? Betul ke? Ni bos sikit ni. Nanti kita akan pening lagi. Jangan risau. Sir, Ya, ini kan kita kita login kan, lepas tu dia pergi ke file yang sama folder kan. Dia login.php tu kan. Kalau macam dalam kita punya server, kan kita ada banyak folder. Salah satu folder tu folder secure punya server kan. Secure punya folder kan. Macam mana kita nak pergi ke nak letak file login.php tu dalam secure punya server folder. secure punya folder. Ha. Dia macam ni, as long as bawah domain yang sama tak ada masalah. Tak kisahlah subfolder ke folder mana pun tak kisah. Dia jangan server yang berbeza je. Domain yang berbeza. Domain yang berbeza Jangan salah Satu server boleh ada banyak apa domain. Kan? Ada banyak domain. Boleh set macam tu. Dalam kes kita ni kita pakai localhost. Domain kita localhost. As long as folder tu mana-mana dalam localhost pun sama je. Session tu dia valid terpakai lah. Kan? Tak kisahlah you letak dekat mana pun you punya folder file you ke apa ke, boleh pakai je session tu. Domain yang sama. Faham? Maksud saya macam mana nak letak ke folder lain kalau macam file tu kat folder lain. Letak je lah, tak kisah. Maksud saya. Kita nak call kena bagi tahu lah path dia. Maksudnya slash macam tu je. Slash ke dot slash ni atas balik ke turun bawah ke. Nak atas balik slash dot kan. Dot slash. Sama lah Ya, sama. Macam web benda ni web base sama. You belajar dah. You belajar dah HTML ke apa ke. Sama. Web base ni you kena secara holistik. Jangan asing-asing kan HTML lain ni tak. HTML5, JavaScript, CSS3, PHP, semua tu kena pakai serentak sekali. Kalau advance lagi boleh pakai itulah JavaScript Angular ke apa kan. Boleh? Okay. Boleh Boleh Boleh. Sekarang ni tak terkejar lah web punya development kan. Hebat. Saya pun tak sempat terkejar sebab kita bukannya kerja full time programmer. Web development kan. Benda baru keluar banyak sangat sekarang ni. Kalau dulu orang cerita apa CSS ni keluar framework Bootstrap. Hebat dah. Sekarang ni JavaScript keluar framework untuk JavaScript. PHP ada framework untuk PHP. Bukan satu je keluar, banyak pula tu. Sekarang ni macam framework PHP ada Coordinator Coordinator 4, ada Yi pun dah macam berapa, Laravel ada. Banyak lah. Tak terkejar. Okay. Boleh tapi tak apalah. This is the orang kata apa beginning. Orang kata beginning of your journey lah towards apa web development. Mungkin you tak jadi web development programmer ke apa ke, but at least you understand what is happening. I hope this contribute to your knowledge and to your work lah. You boleh apply lah on your line of work. Bila nak buat apa-apa sistem dan sebagainya, you tahulah what are they are doing, what they are discussing. Kan, kalau kita manage projek ke apa semua, kita kena dapatkan apa, itulah team yang betul, skill yang betul kan. Jangan main interview je, nak buat sistem web development, interview apa, dah tahu HTML ni ambil. Tak cukup. Kan, dia kena tahu semua. Kan, sekarang ni lah. Boleh? Tanya you tahu apa PHP MyAdmin ni. You ingat dia dah terror lah PHP dengan MySQL. Sebenarnya PHP MyAdmin je boleh. Kan, ada jugalah. Kan. Okay, boleh ada apa nak ni? Ihsan, Zaleha, Zakaria. Airi tinggal orin dia gambar. Izwan okay
Alright, nanti saya akan upload lah recording. Fuad Rizwan. Okay, saya akan upload recording kat future tu. Kalau tak ada sound ke apa, beritahu awal lah. And then apa ni, you boleh refer balik lah kelas kita tu nanti. Kalau ada apa-apa, jangan malulah untuk bertanya. So I think that's all for today. Ngam-ngam lah pukul 4. Kesian, bukanlah 2 jam. Selalu saya buat sejam lebih sikit je. Hari ni balas dendam kot. Apa tak jumpa. Okay. Okay, be agent of club by setting tasbih kafarat and surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa dan selamat Hari Raya. Terima kasih, sir. Selamat Hari. Thank you lah. Raya tu. Sorry. Nak kena tangkap balik lah. Balik mana? Fuad, raya mana Fuad? Hari ada ke tu? Orange je hari. Ya. Papa, nanti nak surprise takkan mama kek. Surprise kan apa? Mama kek. Market apa tu? Entah. Cik Zack, Ya. nanti kita sit sama-sama kot. Boleh. Discuss dulu kot. Wah, aku rasa ni banyak ni. Nampak je senang. Tapi Banyak juga tu. hitam kan. Itu belum kira yang apa, yang kita dah buat lepas tu tiba-tiba fail kan. Itu lagi betul. Kan sebenarnya pening kan, siapa yang tiada? Harry tiada problem ni Harry. Nanti aku bayar. Harry. Kena buat freelance. Ni. Kena buat freelance ke? Hello? Harry. Kena buat freelance ke? Apa dah? Kena buat freelance ke? Tengok Programming. Buat freelance ke? Kalau nak buat freelance begitu lah. Azrin ni ke Azrin ni? Azrin. Kamera Azrin. Nanti lah, lepas raya nanti kita set. Cik Zack. Raya. Rumah saya dekat cyber okey tak? Boleh. Boleh rentas raya lah. Lah. Mana boleh? Lepas boleh rentas aku, lepas 17 aku. Tak tahu. Sampai 6 bulan lah. Naik bulan Jun. Naik bulan. 6 bulan. Naik bulan Jun. Dia bukan kira PKP tak. PKP masalahnya satu negara. Kan? Sampai 6 Jun. Dia declare macam tu. Naik bulan Jun. Gila ke sebulan tu? Bulan tu. Gila betul lah. Mana kita ni? Tu yang aku percaya lah buat jam. Aduh, jam Aduh. 6 bulan tu. Tu Harry. Macam mana Harry? 6 bulan tu. Aku nak kahwin kot dalam bulan ni. Itulah. Aduh, serabu aku. Jelas macam mana? Dia tak boleh, jadi kahwin boleh. Boleh. Tapi majlis tak boleh lah. Majlis tak boleh lah. Tak apalah, kawan-kawan online je lah. Online. Kawan-kawan lah, kawan-kawan. Aduh. Tak boleh. Takut polis kacau lah. Polis tak bagi beli terdekat. Yelah memang ni kalau ni. Takut dia bagi bintang kok. Mampu aku. Aduh. Betul lah. Memang bahaya sekarang ni. Sebab kalau buat kat office pun, kalau besar-besar pun kadang dia datang spot check. Office tu lah. Tadi ada apa, orang kena apa ni, kena saman 3,000 sebab dia pergi kerja hari Ahad. Polis tu cakap betul, dia cakap apa? Mana ada orang kerja hari Ahad? Aku cakap biar betul ada orang kerja hari Ahad. Tadi dia cakap apa? Tadi aku ni lah termute lah. Dia ada yang pasal projek. Tak ada lagi, dia ajar tu je. Yang dia tak je lah. Tak ada. Dia tanya kau je Harry. Harry kenapa? Orange je dia kata. Orange. Tanya ini mak sabu, punya mak sabu. Aduh. Aku kena tidur dia. Hujan ini. Hujan tak tahu situ. Sini panas tu. Salam. Panas tu punya. Ini baru hujan ni. Baru hujan kan. Aku tunggu dia datang weco ni.
Oh, dia jual macam tu? Dia rumah dia dekat rupanya dekat puncak alam kan. Dia ada puncak alam. So, dia cakap jaga dia ni datang habis kelas. Kang ni apa pukul 4.30 kita jumpa. Kelas next. Kan? Kelas bisnes Dr. Soba. Okey, bye. Okay bro, Assalamualaikum. Alright, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.